Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mulakan dengan lafaz yang mulia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan kepada semua penonton-penonton keluarga besar Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, yang terus setia bersama dengan kita menyaksikan perbincangan setiap pagi untuk dapatkan pencerahan-pencerahan, merungkai kekeliruan dan dapatkan jawapan-jawapan istimewa dari bintang-bintang ilmuwan yang kita bawakan khas kepada penonton-penonton semua. Baik, hari ini Alhamdulillah 19 Julai 2022 bersamaan dengan 19 Zulhijjah 1443 Hijrah, kita membawakan perbincangan tentang topik hadis yang mana kita petik di dalam kitab 40 hadis ataupun hadis 40 Imam An-Nawawi, perbincangan hadis yang ke-19 iaitu berkenaan dengan semua dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bakal kita bincangkan pada pagi ini bersama dengan bintang ilmuwan yang kita bawakan khas kepada penonton-penonton semua. Baik, seperti biasa, sebelum kita mulakan tirai perbincangan kita jemput bersama dengan kita panel kita, saya nak war-warkan kepada penonton-penonton yang menyaksikan kita pada pagi ini, jika ada persoalan ataupun sesuatu yang ingin dikongsikan bersama di dalam program Tanyalah Ustaz pada pagi ini, boleh pergi ke dua saluran kita seperti biasa. Untuk buat panggilan, boleh pergi ke 1-800-8816-77 atau nak terus ke Facebook rasmi kita di Tanyalah Ustaz TV3. Mungkin ada sahabat kita yang tidak berkesempatan untuk melihat di kaca TV di rumah, boleh war-warkan kepada mereka, boleh lihat siaran secara langsung di Facebook rasmi kita Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa tekan butang suka dan kongsi untuk sama-sama sebarkan kebaikan. Baik, siapa bintang ilmuwan pada pagi ini? Kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Ahmad Fuad Muhammad Mukhtar bersama dengan kita di studio pada pagi ini untuk menjawab persoalan. Apa khabar Ustaz? Khabar baik, Alhamdulillah. Selamat datang ke studio. InsyaAllah sihat dan Azrin. Alhamdulillah sihat. Kan? Ustaz, bila mana biasa perbincangan tentang hadis biasa kita bawakan, di antaranya adalah Al-Fadil Ustaz Fuad sendiri ke studio. Jadi mungkin ada orang yang tanya sebagai permulaan ini, dia kata bila mana kita ni membaca hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita baca ayat Quran separuh, biasanya kita sebut ila akhiril ayat. Tapi kalau hadis, dia kata macam mana? Dia kata mungkin Ustaz boleh kongsi sikit selaku tips awal pembukaan kita tentang nak belajar hadis pada pagi ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamin bil khair. Allahumma ja'alna minan najihin wal faizin wal mumtazin fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma ja'alna ya Allah, Allahumma ja'alna ya Allah minal ummati sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ceria, salam kebahagiaan dan salam ketenangan di jiwa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semua, juga kepada sahabat saya hari ini, Da'i Azrin yang sangat in karakter hari ini. Masya Allah, tabarakallah. Dan juga kepada semua para penonton, tak kira di mana anda berada. Terima kasih sama ada anda sentiasa bersama dengan kami di hadapan kaca TV ataupun daripada telefon bimbit anda. Pastinya insya-Allah pagi ini kita mudah-mudahan mendapatkan perbahasan-perbahasan dan juga ilmu yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanallah tabarakallah, salam hormat juga kepada para alim ulama yang berada di tanah air kita ini, para tuan-tuan guru, orang-orang lama dan juga begitulah orang-orang yang telah pun berjasa terhadap perjuangan agama dan kesuciannya di tempat yang barakah ini. Dan kita melihatkan subhanallah tabarakallah, daripada petikan-petikan hadis ialah kadang-kadang kita akan mengambil sebahagian daripada hadis, lantas kita akan sebutkan para periwayatannya. Jadi kebanyakan para ulama ketika mana mereka mengambilnya sahaja dan mereka mungkin tidak membacakan matannya secara menyeluruh, maka mereka akan menggunakan istilah mafhum, iaitu untuk menceritakan tentang kefahaman, dan diakhirkan dengan istilah au kama qal,
au kama qal ini di penghujung itu akan disebutkan au kama qal. Kita akan sebut ataupun bagaimana perkataan itu disebutkan, bagaimana ianya diberhentikan. Kenapa ulama menggunakan istilah itu? Sebab memang akan wujudnya beberapa perbezaan daripada sudut baris ataupun matan yang turun, mungkin ada sedikit perbezaan. Sebab itu kita sebut kadang-kadang ada hadis yang mungkin marfu', ada hadis yang akan menyebabkan kita tercari para perawinya, macam mana pula keadaan matanya. Tetapi para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak menjadi masalah untuk kita mengambil sebahagian daripada riwayat hadis ini. Masya-Allah tabarakallah. Adab untuk kita berkomunikasi dengan hadis tidaklah seperti mana dengan Al-Quran sepenuhnya. Kerana seperti contoh Al-Quran, kita sungguh-sungguh haruslah menjaga segala hak makhrajnya dan juga keadaan tempatnya. Tetapi dalam hadis terkadang ada sahaja yang i'rabnya itu mungkin tertukar. Kadang-kadang dia masya-Allah tabarakallah dilihatkan berbaris atas, dalam riwayat yang lain mungkin berbaris bawah. Tetapi itu semua akan disebutkan istilah au kama qal dalam istilah-istilah kegunaan oleh banyak para ulama hadis, dan begitu juga ianya menjadi satu cara kita memahami hadis, kerana hadis ni ilmunya sangatlah besar dan mudah-mudahan ianya memberikan manfaat buat kita semua. Amin insya-Allah. Alhamdulillah, itu tips awal dari Al-Fadhil Ustaz Muaz sebentar tadi, membaca hadis, bagaimana keadaannya untuk kita memahami dengan lebih lanjut cara membaca hadis dengan baik. Okey, bila mana kita sebut tentang perbincangan hari ini, topiknya adalah semua dari Allah. Mungkin ada di antara kita pada hari ini yang mana dia berasa dalam keadaan kadang-kadang tertekan, kadang-kadang putus asa, ya Ustaz Fuad, kadang-kadang dia rasa macam dah hilang pergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata, aku susah, langsung tidak ada pertolongan. Dia rasa dah lari daripada makna sebenar kehidupan dan memahami bagaimana pergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu hari ini kita bawakan perbincangan semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala, ada hikmah di sebalik sesuatu. Baik, kita nak buka perbincangan kita pagi ini awal dengan kita nak melihat hadis yang bakal kita utarakan. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita merujuk kepada karangan yang disusun oleh kitab Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, masuk kepada Al-Hadithu Tasi' Ashar, iaitu pada hadis yang ke-19. Dan dalam kitab Imam Nawawi ini dia menyusunkan padanya hadis 42 hadis, tetapi diistilahkan dengan hadis 40 dalam banyak sebab, kerana banyaknya riwayat-riwayat yang sebenarnya kuat dan menjadi hukum dalam agama ni. Dan kalau kita merujuk kepada kekuatan kitab hadis 40 ini, di awalnya akan semua orang tahu hadis innama a'malu binniyat, setiap amalan itu adalah bergantung kepada niat. Imam Syafi'i ada beri komentar. Imam Syafi'i sebut hadis ini sebenarnya hampir menyempurnakan 1/3 daripada urusan agama. Kenapa Imam Syafi'i cakap macam itu? Para penonton sekalian, 1/3 daripada urusan agama itu adalah bermula daripada permulaan hati. Setelah mana kita dapat menguasai 1/3 daripada urusan agama, iaitu hati yang bersih, hati yang suci dan juga pengenalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, barulah akan dimanifestasikan dengan lisan yang menyebut perjuangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga amal perbuatan. Sebab itu riwayat yang terkandung dalam kitab-kitab ini adalah merupakan riwayat yang sangat baik, bahkan kuat, sehingga ianya kekal hingga ke hari ini. Masya-Allah tabarakallah. Bahkan disebutkan daripada hadis ini, an Abi Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala. Di sini kita dapat tengok ada perkataan dua, iaitu radhiyallahu anhuma, merujukkan dekat sana iaitu kita ada mufrad, musanna, jamak, iaitu di sini ada dua tokoh maksudnya, iaitu tokoh pertama adalah Abdullah dan begitu jugalah termasuk tokohnya itu Abbas, iaitu kita faham masya-Allah tabarakallah, sebenarnya Abdullah bin Abbas ataupun orang panggil popular dengan Ibnu Abbas ini, anak kepada Abbas, adalah merupakan sepupu kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Bahkan kita dapat melihat masya-Allah tabarakallah daripada hubungan dan hal keadaan itu menjadikan Abbas ini sangat dekat dengan Nabi. Dan Abbas ini subhanallah ada dua pandangan. Sebahagiannya menyatakan Abbas telah pun Ibnu Abbas telah pun meriwayatkan sebanyak 1600 hadis. Dalam pandangan yang mengatakan sebanyak 1660
hadis. Adapun kita dapat melihat subhanallah, makamnya di mana? Makamnya Ustaz, masya-Allah, dia ada di Taif. Bagi mereka yang mungkin pernah pergi buat umrah, kadang-kadang dia pergi ke Taif dan dia akan melihat betapa Ibnu Abbas ini adalah merupakan orang yang sangat hebat. Bahkan masya-Allah tabarakallah, al-alimun kabir. Dia ni adalah orang yang besar sangat kekuatannya itu, sehingganya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Nabi doakan kepadanya, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Doa yang selalu orang gunakan ketika mana mentahnik anak, sebenarnya doa itu yang pertama hinggap kepada Ibnu Abbas dan Azrin, sehingga akan menyatakan kepada kita Ibnu Abbas ni subhanallah digelarkan sebagai terjemahanul Quran, iaitu satu orang yang boleh menterjemahkan Al-Quran, dan dia ada terlalu banyak anak murid daripada kalangan tabi'in yang pada akhirnya tercatatlah nama anak-anak murid dia ni dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, dalam kitab tafsir At-Tabari. Ini kekuatan yang sungguh dahsyat. Bahkan dalam umur lebih kurang 15 tahun, subhanallah, dia sudah pun duduk sebaris dengan sahabat-sahabat Nabi yang sangat besar, dan dia sentiasa biasa untuk berada dalam keadaan yang sangat tawaduk dan cukup hebat. Dia pernah ada pembantu, dan satu hari itu Dai Azrin dia pakai jubah yang baharu. Ini Ibnu Abbas, dia pakai jubah yang baharu. Lantas orang datang dan orang kutuknya. Dia kata, kau ni orang muda, kau ni orang muda, duduk pula dengan sahabat-sahabat yang besar. Ibnu Abbas ni adalah contoh orang muda tapi alim. Kau duduk dengan sahabat-sahabat yang besar, kau pula pakai jubah yang baharu. Lantas Ibnu Abbas katakan kepadanya, wahai fulan, adakah engkau telah pun selesai? Dia kata. Dan dia kata, aku telah pun selesai menghina engkau. Apa yang dilakukan oleh Ibnu Abbas? Ibnu Abbas menanggalkan jubah baharunya itu dan dia berikan kepada orang yang menghinanya itu. Lantas orang tersebut tertunduk malu dan dia terus mengatakan, aku ingin menjadi anak muridmu wahai Ibnu Abbas. Jadi sebenarnya masya-Allah tabarakallah, tokoh yang kita sedang bahaskan riwayat ini sebenarnya tokoh yang sangat besar, akrab dengan Nabi, dan juga sebenarnya dia sendiri kenal setiap anugerah dalam hidup dia semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan kepada kita, kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam yawman faqal ya ghulam inni uallimuka kalimatin ihfazillah yahfazka. Di sini disebutkan bahawa pernah suatu ketika Nabi pesan dekat dia hadis ni. Tetapi para ulama ketika mana membahaskan hadis ini mengatakan mereka berada dalam satu kenderaan. Bermaksud di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam adalah menumpangkan sahabatnya. Jadi pagi ni mungkin ada orang tengah bawa kenderaan, sebenarnya dia dah buat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi pernah menumpangkan Ibnu Abbas dalam kenderaannya untuk sampaikan Ibnu Abbas kepada tempat yang dituju oleh Ibnu Abbas. Dan disebutkan lagi kepada kita, ihfazillah hatta jidhu tuja'aka, idza sa'alta fas'alillah wa idza ta'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqlam wa jaffatus suhuf rawahu Tirmizi wa qala hadithun hasan sahih. Dan di sini disebutkan kepada kita Ibnu Abbas diberitahu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, peliharalah Allah, nescaya ia pelihara engkau. Peliharalah Allah, nescaya engkau dapatinya di hadapan engkau. Apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah, dan apabila engkau memohon pertolongan, maka kau pohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, kalaulah seluruh umat itu berhimpun dan mereka ingin memberikan manfaat kepada engkau dengan sesuatu, tidaklah mereka dapat memberikan manfaat ke atas engkau. Bahkan disebutkan lagi kepada kita,
Begitu juga ketika mana Allah Subhanahu wa taala tidaklah mereka juga dapat memberikan sesuatu kemudaratan kepada engkau jika Allah Subhanahu wa taala tidak meletakkan kemudaratan ke atas engkau. Riwayat ini jelas kepada kita, ihfazillah yahfazuka. Wahai Ibnu Abbas, kalau kamu jaga Allah, nescaya Allah Subhanahu wa taala itu akan menjaga kamu. Dan apabila Allah menjaga kita, para penonton sekalian, tidak ada satu pun mara bahaya yang mampu untuk memusnahkan kita. Bahkan disebutkan lagi kepada kita, ihfazillah hatta jidhu tujahaka. Bahkan disebut kepada kita, kalau kamu jaga Allah, setiap mana pun kamu lihat, sama ada kamu, pandangan kamu ke utara, ke selatan, ke timur dan barat, maka kamu akan dapat nampak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kamu tidak menjaga Allah, nescaya pandangan kamu itu akan dikaburkan. Bahkan disebutkan, idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu ingin minta, maka kamu mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, para penonton sekalian, jelaslah kepada kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan pelbagai ruang yang terbuka untuk kita semua agar dapat akrab dan kembali kepada Allah dan Azrael. Subhanallah. Seperti mana yang kita tahu, Rasulullah biasanya membicarakan tentang satu ayat yang ringkas tetapi membawa makna yang cukup besar. Buktinya seperti mana ada di dalam hadis tadi, ringkas ayatnya tapi bagi saya dan penonton rasakan ianya sangat-sangat menyeluruh. Penonton, banyak lagi kita nak bincangkan selepas ini. Jangan ke mana-mana, teruskan menonton Tanyalah Ustaz biar tahu. Jangan keliru, berehat seketika. Subhanallah, perbincangan kembali diteruskan. Untuk hadis yang kita bawakan pada hari ini, macam saya sebutkan sebelum kita berehat tadi, satu hadis yang bagi saya nampak seperti mana ianya adalah ringkas, tetapi di dalam itu merangkumi semua yang bakal kita bincangkan, iaitu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita nak ambil soalan di Facebook dari sahabat kita, Tuan Al-Ali Ali. Kita lihat soalannya. Katanya, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hendak membezakan di antara perkara-perkara yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dengan perkara-perkara yang kita boleh pilih untuk melakukannya? Adakah perkara yang baik itu datang dari Allah dan manakala yang buruk itu datangnya dari hasutan syaitan? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita Tuan Ali atas soalan yang ditanyakan. Macam mana tu Ustaz? Silakan. Subhanallah, tabarakallah. Terima kasih kepada Tuan Ali di atas pertanyaan tadi. Perkara pertama adalah bagi kita membezakan sesuatu perkara yang mungkin ianya datang daripada Allah Subhanahu wa taala ataupun rungkaian apa sebenarnya yang kita boleh lakukan. Kita dapat faham bahawa Allah akan beri sesuatu kepada hamba-Nya kalau kita melihat dalam surah Asy-Syura ketika mana Allah sebut, dan ianya dijadikan zikir hari ini. Allah sebut, Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyul aziz. Kan kita biasa dengar kan? Punya detak suara tu macam kan penyanyi. Sikit lagi insya-Allah tabarakallah kan. Sebenarnya dari Azrael kita bisa dengarkan zikir tu kan. Betul. Sebenarnya para penonton sekalian, ianya ada dalam Quran dalam surah yang ke-42 pada ayat ke-19 dan ianya jelas kepada kita, Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha. Allah Ta'ala ni maha lembut. Bila kita sebut Ya Latif, sebab itu tak melampau jika kita menisbahkan perkataan Ya Latif ketika mana kita ingin dapat rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa Ya Latif ni disebut sebagai Al-Asma'ul Husna, juga bahagian daripada nama-nama Allah. Lepas itu pada ayat ini Allah Ta'ala menyatukan perkataan Ya Latif. Kalau kita tengok pada Jata Negeri Pahang, juga dia pun ada perkataan Ya Latif, iaitu menyebut sebagai nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan yarzuqu man yasha, dan Allah Subhanahu Wa Taala itu akan memberikan ke atas kamu itu sesuatu rezeki yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan rezeki ini pula satu perkara yang sir, satu perkara yang sangat rahsia. Sama ada ia menjadi nikmat ataupun dia menjadi istidraj, sama ada dia menjadi satu
keadaan yang Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita sebagai satu tanda Allah sayang ataupun sebagai satu tanda Allah Taala nak simpangkan kita daripada jalan kebenaran dan hakikat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu perkara pertama, setiap kali apabila kita ingin melihat, ustaz, adakah ini datangnya daripada Allah? Bagaimana timbang taranya? Yang pertama, tertambahlah takwa kita kepada Allah. Kalaulah kita dapat satu anugerah itu menyebabkan kita lebih bertakwa kepada Allah, maka itu anugerah daripada Allah. Tapi kalaulah kita dapat satu anugerah, kita sombong, kita rasa besar, kita rasa kita hebat, sesungguhnya itu satu ujian yang besar terhadap kita. Jika patut kita lepaskan anugerah itu, lepaskanlah ianya. Kerana kita takut ianya bukan satu nikmat tetapi istidraj daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi anugerah ataupun apa yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita para penonton sekalian, ianya juga terlihat bagaimana saat kita menerimanya, saat kita mengambilnya, dan adakah takwa kita itu diangkat ataupun takwa kita itu terputus di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka di sanalah menjadi satu perbezaan. Sebab itu yang paling penting sekali ihsan yang dihidupkan dalam hatinya, iaitu dengan merasakan sesuatu itu datang daripada Allah dan sesuatu itu juga hilang juga kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya suka bila mana Ustaz Fuad sebut ayat tadi, kalau satu nikmat itu yang kita terima menyebabkan kita jauh dari Allah, maka kalau mampu ataupun terpaksa dilepaskan, maka lepaskan. Apa guna menikmati satu kekayaan ataupun nikmat tetapi menyebabkan kita jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala? Maka itu fikirkan kembali. Baik, soalan seterusnya dari sahabat kita juga, Abdul Karim Sufian, katanya, Assalamualaikum. Soalan saya, bagaimana konsep tawakal dan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang dianjurkan dalam Islam? Mohon pencerahan dari Ustaz. Terima kasih Tuan Abdul Karim atas soalan yang ditanyakan. Konsep tawakal yang sebenar, mungkin sebelum ni ada orang salah faham Ustaz dengan konsep tawakal. Silakan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Kata Syekh Abdul Rahman, di antara pengarang kitab yang sejak tahun 1964 lagi, kitab yang apabila diterjemahkan ke dalam alam Melayu ni, perbahaskan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala, kita sebut konsep tawakal dan pemeliharaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya dia ada dua hal. Satu hal bagaimana satu orang hamba menyatukan perasaan yang dia merasakan hina di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga perasaan dia berazam untuk menjadi orang yang lebih baik kepada Allah. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala pula, Allah Taala memelihara insan dengan dua hal, Dai Azrin. Yang pertama, kata Syekh Abdul Rahman, iaitu dua cara Allah Taala akan pelihara ke atas insan itu. Yang pertamanya, Allah akan pelihara kepentingan dia pada semua urusan keduniaan dia. Allah tidak akan biarkan dia keseorangan untuk mengetepikan dan menguruskan urusan-urusan kehidupan. Itu cara pertama. Bermaksud Allah Ta'ala akan berikan dia semua kebaikan. Bahkan disebutkan kepada kita dengan doa, Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta kepada Engkau segala jenis kebaikan, ya Allah, di dunia ni dan juga di hari akhirat. Kita doa lagi, Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah, ya Tuhanku, bahkan Kau tutuplah, ya Allah, segala aku punya kelemahan, ya Allah, segala aku punya kekurangan, ya Allah. Kau berikanlah keamanan, ya Allah, terhadap segala pula yang aku lemah, ya Allah. Jadi bila mana kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dua hal itu, para penonton dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan menjadikan kita mendapat prinsip yang sangat jelas. Dan saya tahu tawakal ni adalah perkara yang paling penting untuk kita lalui. Dunia hari ini menghadapi zaman yang sangat sukar, Dai Azrin. Kita tak dapat nafikan. Kita melihat, subhanallah tabarakallah, dunia menghadapi zaman kegawatan ekonomi, dan lebih daripada 60 pakar ekonomi mengatakan tahun 2023 dunia akan mengalami kemuncupan ekonomi yang super dahsyat. Bahkan kita melihatkan banyak negara yang mungkin akan mengikuti negara Sri Lanka, seperti mana negara Afghanistan, begitu juga negara Lebanon yang kadar inflasi mereka sangat tinggi, bahkan boleh mencapai sampai 6% dan ke atas, sehingga menyebabkan subhanallah tabarakallah, semua orang lepas ini tawakal dia akan ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah kamu beriman ataupun tidak, usaha kamu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab itu
penyerahan yang konsensus kepada Allah adalah apabila menyerahkan urusan hati kepada Allah dan menjalankan tanggungjawab tangan kepada kudrat. Itu beza dari Azrail. Bermaksud penyerahan yang sempurna adalah menyerahkan urusan hati kepada Allah dan menguruskan urusan tangan kepada kudrat. Bermaksud tangan harus tetaplah berkudrat untuk menguruskan urusan dunianya, manakala hatinya pula harus dibulatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dekat situlah dia akan dapat konsep tawakal yang sangat-sangat besar, dan mereka akan dapat mencari Allah Subhanahu wa taala dalam setiap hal dan keadaan mereka. Ya, sebab itu satu hal. Dan yang kedua, kata Syekh Abdul Rahman, cara yang kedua Allah memelihara mereka adalah dengan Allah meletakkan agama ke atas mereka, dan Allah Ta'ala memastikan bahawa setiap insan yang dikurniakan Islam, Allah sejahterakan mereka sampai di penghujung usia mereka. Itulah dua hal bagaimana Allah menjaga hambanya, dan setelah mana diserahkan oleh hambanya dengan tawakal, Allah pula respon dengan dua hal, kata Syekh Abdul Rahman. Yang pertama, dijaga urusan dunianya, diberikan segala keafiatan, dan yang kedua, Allah memelihara agamanya sampai ke akhir nafasnya di Azrail. Baik, terima kasih Ustaz untuk pencerahannya. Saya sebenarnya ada satu soalan berkenaan dengan ihfazillah yahfazka di awal hadis tersebut. Tapi tak apa, sebelum tu kita nak ambil dahulu pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i Azrin dan Ustaz Ahmad Fuad Muhammad Mokhtar. Saya Umar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Tuan Omar. Ya, waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan soalan saya. Ya, soalan saya begini Ustaz. Ustaz ya. Yes, Ustaz, kalau perkara yang baik-baik, nikmat yang kita dapat ya, yang Allah kurniakan, itu kita mungkin boleh cakap alhamdulillah, semuanya datang dari Allah, segalanya dari Allah. Tapi jika musibah yang datang, anak sakit, lepas tu banjir kepala air lah, macam-macam musibah yang datang. Ini yang jadi masalah Ustaz. Kadang-kadang cakap apalah, itu lepas satu yang datang. Tidak pula dia mengatakan itu segalanya dari Allah. Jadi soalan saya, apakah kita boleh mengata ini Allah nak turunkan bala lah ni, lepas satu semuanya kepada dia lah kononnya tu. Mungkin Allah nak tak setuju dengan cara dia ke atau bagaimana? Soalan saya, mengapalah bila kita musibah yang datang, kita cukup sukar mengatakan segala-galanya dari Allah. Dan saya nak minta sekiranya pencerahan daripada Ustaz pagi ni, supaya kita ni apabila yang baik ke, yang nikmat ke, yang buruk ke, musibah ke, semuanya kita bersabar dan tidak terpesong daripada jalan Allah dan mengatakan ini adalah segala-galanya dari Allah. Itu soalan saya Ustaz dan Da'i. Terima kasih banyak Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Tuan Omar. Soalan yang memang terkait dengan isu semasa, dengan apa yang berada di sekeliling kita. Tapi untuk menjawab persoalan itu, mungkin kita nak beri ruang dahulu untuk Ustaz dan juga penonton-penonton berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, terima kasih dan terima kasih diucapkan kepada semua penonton keluarga besar Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, yang menyaksikan kita mungkin di kaca TV dan juga menyaksikan kita secara langsung di Facebook rasmi kita Tanyalah Ustaz TV3. Baik, tadi sahabat kita di talian Tuan Omar Abdul Majid bertanyakan soalan berkenaan dengan dia kata, kenapa kalau nikmat besar, yang bagus-bagus, yang baik-baik, kita kata ini dari Allah, tapi bila mana yang sedih, yang susah, bencana sedikit menyedihkan ataupun menyakitkan, kita tak menganggap pun ianya adalah dari Allah, satu pemberian ataupun satu ujian ataupun teguran pada kita. Tapi sebaliknya kita kata, ni mesti bala bencana ni, Allah tak sukalah ni, ada benda-benda yang Allah tak suka kat aku ni, kenapa selalu jadi macam ni? Maka itu yang selalu jadi. Jadi saya serahkan kepada Ustaz untuk cerahkan kepada penonton-penonton kenapa benda itu terjadi. Ustaz, silakan. Sebenarnya para penonton yang dimuliakan oleh Allah, perasaan yang datang, dia rasa ujian yang datang kepada dia ni
adalah kerana dia tak rasa dia ada dapat satu perlindungan daripada Allah. Ya, betul. Maka oleh kerana itu dia rasa mudah dia ditimpa ujian. Tapi Dai Azrin, para penonton ingat tak? Dulu orang tua-tua kita selalu kata ada malaikat yang duduk dengan kita ni, yang akan doakan kita, yang akan tolong kita. Masya Allah, tabarakallah. Biasa dengar kan? Biasa. Dulu opah-opah kita, nenek kita pesan macam itu. Dan ada juga orang kata kita pun ada jin pendamping, dia kata jin korin. Itu cerita lain lah kan. Tapi bila kita kata tentang malaikat yang bersama dengan kita, katalah kita ditimpa ujian, katalah kita baru ni ada lagi kepala air jatuh dan sebagainya. Saya nak bagi tahu, Quran sebutkan kepada kita dalam surah Ar-Ra'du pada ayat yang ke-11. Allahu Akbar. Ayat ni satu perkara yang cukup dalam. Allah Ta'ala sebut kepada kita, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Lahu mu'aqqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Disebutkan kepada kita, bagi tiap-tiap seseorang itu ada malaikat penjaganya, silih berganti daripada bahagian hadapannya dan juga daripada belakangnya, yang mengawasnya, yang menjaganya daripada sesuatu yang bahaya dengan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa, para penonton yang dimuliakan oleh Allah? Ketika mana Allah mengizinkan musibah menyentuh kamu, menyusahkan kehidupan kamu, menyebabkan kamu terasa gusar dengan keperhatian dunia, Allah pada saat ketika itu mengarahkan terhadap para malaikatnya di atas urusan Allah. Kalau Allah minta, wahai malaikat, engkau jagalah ianya di atas segala urusan, maka malaikat adalah makhluk Allah yang taat. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala minta kepadanya, lepaskan ia, biarkan dia diuji, maka Allah Ta'ala akan membiarkan urusan kita diuji. Bahkan disebutkan di penghujung ayat, min amrillah, malaikat tu akan jaga kamu dalam keadaan atas perintah Allah. Bahkan kita jelas dalam banyak riwayat yang lain juga begitu. Kalau orang yang tidur, dia tak tinggal baca ayatul kursi, Allah akan arahkan para malaikatnya menjaga mereka sampailah ke waktu siang hari mereka. Dan di atas setiap penjagaan dan takaful ini, perlindungan ini, semuanya min amrillah, di atas perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu kita di sisi ulama ahli sunnah wal jamaah, kita beriman khairihi aw syarrihi, sama ada perkara itu baik untuk diri kita ataupun tidak baik untuk diri kita. Kita tak seperti mana Mu'tazilah yang mana mereka terkeliru. Bahkan mereka tidak tahu di mana untuk menisbahkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana untuk menyempurnakan Allah Subhanahu wa taala daripada segala sifat-sifat naqais, iaitu sifat-sifat yang menurun dan mengurangkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu perkara kita nak serahkan balik kepada Allah, pertama kita beriman dulu dengan ayat ni, iaitu malaikat menjaga kita dengan perlindungan yang kekal, tetapi di atas perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada akhirnya perlindungan itu, kalaupun Allah Taala minta dilepaskan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Nabi Ibrahim punya doa sangat mahal, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kita mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wakil kepada kita dalam segenap urusan itu. Apapun, salam takziahlah kepada mereka yang sedang diuji. Mudah-mudahan Allah mengganti. Baik. Mudah-mudahan Allah mengganti. Baik. Tentang ihfazillah yahfazka. Allahu akbar. Di awal hadis tersebut adanya tercatat di situ, mungkin ada di antara penonton yang pernah dengar perkataan ini dan juga biasa mengaji ataupun membaca kitab ihfazillah yahfazka. Baik. Kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Itu satu ayat yang mudah difahami. Tapi daripada sudut dalam perkataan yang awal, kamu jaga Allah, mungkin itu perkataan yang sukar untuk segelintir manusia difaham. Macam mana yang dimaksudkan kita jaga Allah? Bagaimana dimaksudkan aku menjaga Allah? Bagaimana perkataan tersebut? Mungkin Ustaz ada satu istilah yang mudah untuk penonton-penonton faham. Apakah yang dimaksudkan dengan aku jaga Allah? Silakan. Baik, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Sebenarnya bila disebut ihfazillah yahfazka, satu perintah ataupun dekat situ sepertinya fa'il amar. Kamu jagalah Allah. Sebab waktu tu Nabi naik kenderaan, Nabi kata dekat Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, kamu jagalah Allah. Nescaya Allah Subhanahu wa taala akan memelihara kamu. Dan
penjagaan yang dimaksudkan daripada hal ini, para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, adalah bagaimana mereka berusaha menjaga ketulinan syahadah, iaitu as-siddiqin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila mana mereka masuk terhadap as-siddiqin, iaitu memelihara lapangan ataupun kekuatan syahadah mereka itu sebenarnya adalah apa yang ada dalam hati mereka sendiri. Dan yang paling utama, kata Syekh Abdul Rahman ketika mana mensyarahkan hal ini, dan mereka kata di antara uslub bagi memelihara ketulinan syahadah itu, iaitu di antara kaedah. Macam mana ni Ustaz? Ustaz kata suruh jaga syahadah. Bagaimana kaedahnya? Iaitu dengan kita melaksanakan solat dengan setia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana kita setia kepada Allah, barulah kita akan diselamatkan dengan pelbagai keburukan dan kemaksiatan. Ini maksud dia jaga Allah. Begitu juga hari ini. Dan yang Azrin, kita tengok ada banyak orang ataupun individu yang cuba untuk menghina agama. Sama ada daripada dalam agama ataupun orang luar agama Islam hari ini tersebar memberikan penghinaan dan tekanan. Pertama, saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak berkuasa kerana bantu untuk jaga kegusaran umat Islam hari ini, kerana wujudnya kelompok dari dalam dan luar, daripada yang mengucapkan syahadah maupun tidak, yang ada serba sedikit mengguris dan mengkasari apa perasaan kami kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak bergurau tak ada masalah. Dan Azrin, daripada kitab Sahih Bukhari, hadis yang lain dia ada sebutkan kepada kita, tak silap saya nombor 77, disebutkan Nabi pernah satu ketika itu bergurau dengan budak kecil umurnya 5 tahun. Apa yang Nabi buat? Allahu Akbar. Nabi ambil air, Nabi masukkan dalam mulut. Lepas itu dia tiupkan dekat budak tersebut. Kita pernah buat kan zaman kecil-kecil dulu kan. Masuk dalam mulut, tiup dekat orang. Masuk dalam mulut, tiup dekat orang. Memang sebenarnya kalau orang kata Ustaz sunnah ke Ustaz, sabar dulu. Memang kalau Bukhari ada sebut, Nabi buat macam itu juga dari Azrin. Bahkan disebut dalam Sahih Bukhari, bila Nabi buat macam itu, Syekh Sihabuddin mensyarahkan kenapa Nabi buat macam itu. Yang pertama adalah antaranya sebab Nabi nak bergurau dengan budak tu. Bermaksud Nabi memang bergurau. Nabi memang bergurau, tapi Nabi tetap jaga agama Nabi. Yang keduanya adalah untuk tabrik. Tabrik ni artinya adalah untuk mengkongsi keberkatan dengan budak tersebut, kerana liur Nabi SAW. Maka adakah kita percaya ataupun kita fahami bahawa sebenarnya Nabi memang tokoh yang ada berkat, yang ada keinginan dan kekuatan tersebut. Kita kalau buat macam itu, mana berkat kita? Siang malam pagi petang tiup-tiup orang kan, tak ada berkat pun kita kan. Tapi sebab itu para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena faham, kalau kita nak bergurau tetapi masih menjaga agama Allah Subhanahu Wa Taala, dan subhanallah tabarakallah, ianya akan menjadikan kita semua orang-orang yang termulia dan mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan memelihara agama dan ketulinan syahadah dalam diri kita. Begitu juga kita jaga solat kita dan kita jaga maruah agama kita. Dan saya nak bagi tahu kepada anda semua, saya nak ambil kesempatan ni, yang mungkin merancang-rancang untuk memberikan apa-apa penghinaan kepada agama ini, ketahuilah, penghinaan mereka ataupun penghinaan kalian tidak merendahkan martabat agama ini. Agama ini tetap mulia walaupun tidak ada orang di belakangnya. Dan agama ini tidak akan hina walaupun 1000 orang meludahnya. Kerana agama Islam adalah agama yang satu-satunya diiktiraf oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan pastinya akan memberikan kebahagiaan kepada mereka. Dan marilah kita sama-sama kekalkan kebahagiaan ini di tanah air kita ini, dan yakin dan percayalah bahawa Allah sayang kepada kita semua, dan kita mestilah bersifat harmoni, sayang kepada seluruh umat, tak kira apapun latar belakangnya. Itulah Islam dan Azrin. Subhanallah, kita jaga Allah, Allah akan jaga kita. Baik, soalan seterusnya datang di Facebook Tanyalah Ustaz TV3 dari sahabat kita Rahizah. Baik, kita lihat soalannya. Assalamualaikum, mohon perkongsian ilmu dari Ustaz. Katanya, dari sudut perspektif Islam, apakah perlu kita bersyukur dan berterima kasih kepada seseorang atas sesuatu pemberian, sedangkan kita tahu segala kurniaan dan pemberian itu semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala? Terima kasih Kak Zah dari Cenoh Pahang. Katanya, perlu kau ucap terima kasih juga kat manusia? Kan itu daripada Allah, kenapa pula nak ucap pada manusia? Silakan Ustaz. Dan Azrin, subhanallah, orang banyak sembang
bila ditanyakan kenapa banyaknya orang perempuan dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala, la tashkuru ila zaujih, iaitu mereka ni tak bersyukur pun kepada suami mereka. Mereka pun tak cakap penghargaan ke atas pasangan mereka. Dan itu juga di antara punca kenapa mereka ini dihumban ataupun dicampakkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kehidupan kita percaya dengan wujudnya wasilah, iaitu jalan tengah untuk kita mendapatkan kekuatan dan pengenalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas rezeki yang Allah Taala berikan kepada kita. Bahkan subhanallah tabarakallah, para sahabat mereka saling berterima kasih di antara satu sama yang lain. Mereka saling menghargai, dan istilah yang sangat kita faham dalam agama, jazakallah khairan katsira. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala itu memberikan kepada engkau ganjaran yang jauh lebih banyak. Subhanallah tabarakallah. Bahkan itu juga satu ungkapan terima kasih pada hakikatnya untuk kita ungkapkan kepada orang yang memberi kepada kita. Jadi sebab itu dalam agama ini, hukum kita mengucapkan itu adalah satu perkara yang harus sehingga kita mestilah melaksanakan ianya dalam keadaan yang sangat berterima kasih dan memaknai hal keadaan tersebut. Sebab ingatlah, Allah hantarkan wasilah kepada insan untuk membantu kita, dan insya-Allah setelah mana kita tahu berterima kasih kepada manusia, kita juga tahu berterima kasih kepada Allah. Tetapi yang lebih awal, nak tahu berterima kasih kepada manusia, faham dulu itu semua nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasihlah juga kepada semua orang yang pernah menolong, membantu saya. Terima kasih juga Dai Azrin untuk perkara tadi. Masya-Allah. Baik, terima kasih diucapkan kepada Ustaz Muad atas soalan yang telah pun dijawab sebentar tadi untuk kefahaman kepada penonton-penonton. Berterima kasih kepada manusia, tapi kena faham nikmat itu, rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berehat sekali lagi, teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, jangan ke mana-mana. Baik, sidang penonton, terus menjaga keselamatan anda. Di samping kita berhati-hati dan menjaga keselamatan dari yang disebut sebagai wabak COVID-19, ada juga lagi satu yang disebut sebagai influenza. Betul ke Ustaz? Cara saya sebut betul? Yang terbaru. Yang terbaru kan. Tengah-tengah kita berkelut untuk memutuskan rantaian wabak COVID-19, datang pula satu lagi namanya influenza. Jadi kena berhati-hati, jaga keselamatan, jaga diri anda, dan kalau tidak ada apa keperluan, elakkan berada di tempat yang sesak dan ramai manusia. Jaga keselamatan, selalulah berada dalam keadaan kebersihan supaya minta doa banyak-banyak, Allah jaga kita. Itu yang tadi tu, fazillah yahfazka. Kita jaga Allah, Allah jaga kita daripada segala yang menyebabkan keburukan datang dalam kehidupan. Baik, soalan di Facebook. Mari kita lihat soalan dari sahabat kita Syahira Lia Muhammad. Katanya, Assalamualaikum. Soalan saya, apakah yang dimaksudkan pelihara Allah, nescaya Allah akan memeliharamu? Dan mohon pandangan Ustaz mengenai kejadian yang semakin kerap berlaku apabila ramai di antara kita yang mempersendakan Allah dan agama Islam yang di atas itu. Baik, terima kasih kepada sahabat kita Syahira Lia atas soalan yang ditanyakan. Untuk yang di atas berkenaan dengan pelihara Allah, Allah akan jaga kita itu, Ustaz dah jawab pada kita sebentar tadi, tapi tertarik untuk kita ambil dan berikan pada Ustaz yang di bawah itu berkenaan dengan komen tentang ramai mempersendakan Allah dan agama. Sedikit dari Ustaz, silakan. Perkara pertama sekali, para penonton, agama ni suka bergurau sebenarnya. Dan tokoh agama kita pun bergurau. Ketika mana Allah SWT Muhammad disebutkan daripada hadis yang hasan, hadis riwayat Tirmizi, orang tanya dekat Rasulullah, wahai Rasulullah, kan kalau ada tokoh datang, saya tahu Dai Azrin kan banyak tokoh-tokoh yang mungkin lebih berusia datang kan. Kalau saya dengan dia, mungkinlah kami tak ada jauh sangat. Tapi Dai Azrin macam, boleh tak nak gurau ni kan, Masya Allah Tabarakallah? Boleh tak? Nak masuk ke tak boleh? Masya Allah Tabarakallah. Dan orang macam itu juga dengan Rasulullah. Rasulullah, sahabat-sahabat duduk sebelah dia, Nabi kata dekat dia, Masya Allah, orang tanya dekat Nabi, wahai Rasulullah, apakah kami boleh bergurau dengan engkau? Nabi sebut dalam keadaan yang jelas, inni la aqulu illa haqqan. Aku bergurau, tetapi aku sesungguhnya tidak akan bercakap sesuatu perkara yang tidak benar sama sekali. Dan saya nak bagi tahu kepada para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala,
apa yang kita nak buat ni Ustaz apabila kita melihatkan bahawa banyaknya orang pada hari ini yang telah pun menjadikan agama sebagai permainan. Saya ada buat semakan dalam Quran. Rupa-rupanya masya-Allah tabarakallah dan yang Azrin dalam surah Al-An'am ayat 70 ada Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan kepada kita apa nak buat dengan orang yang mempermainkan agama ni. Disebutkan dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa dzaril ladzina ittakhadhu dinahum la'ibah. Mereka yang menjadikan agama mereka itu disebutkan kepada kita, kamu mesti jauhkan diri kamu daripada orang yang menjadikan agama sebagai permainan walahwa. Mereka juga menjadikan ianya sebagai senda gurau. Maksudnya macam mana Ustaz? Kita kena jauhkan diri daripada mereka. Ini perintah dalam Quran. Apa cara nak jauhkan diri daripada mereka? Banyak. Antaranya penguatkuasaan undang-undang, dipenjarakan, dihukumkan ataupun lebih tepat ditutupkan. Supaya Allahu Akbar kita dapat selari dalam hal dan keadaan tersebut. Jadi dia sebenarnya tuntasnya begini. Agama ni dia seronok tau. Kami pagi ni pun bergelak, ketawa dan ada ketikanya kita bersama-sama. Tetapi memang betul kita tak boleh sampai tahap mempermainkan agama. Sebab disambung lagi wa gharrathumul hayatud dunya. Mereka yang ambilkan dunia ataupun ambilkan agama sebagai permainan, sebenarnya mereka telah pun dipermainkan dan ditipu oleh muslihat dunia. Oleh kerana itu, Allahu Akbar, saya berpandangan mudah-mudahan sahabat-sahabat yang mungkin terlanjur buat begitu, kita mintalah kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada masalah kesihatan, ya, jernihkan pada awal-awalnya dan betul-betul dinyatakan kenapa punca itu berlaku, sebab perkara ni tak sihat. Apatah lagi kita hidup dalam masyarakat yang harmoni, kita hidup dalam kepelbagaian kaum, ianya tak baik walaupun ancaman itu datang dari dalam ataupun luar. Saya kata janganlah kita persendakan agama ini, sebab agama sendiri Islam tak izinkan para pengikutnya persenda agama lain, dan begitu juga saya kena percaya agama lain juga tak izinkan kita persenda antara satu sama lain. Dan buat mereka yang sedang bersyahadah, kalau ada masalah carilah guru, carilah orang untuk meluah. Saya tahu kadang-kadang ada orang kata Ustaz dia ni hina agama sebab dia ada mental kan. Lepas dia dah minta ada kata Ustaz rupanya dia ni OKU. Kadang-kadang kita rasa logik. Kadang-kadang bila acap kali buat hal OKU, buat hal ada kad. Saya rasa masya-Allah tabarakallah orang OKU pun tak berapa selesa. Sebab banyak je orang yang kalian upaya yang mereka yakin dan percaya ketenangan itu. Saya akui kadang-kadang ada masalah mental disorder yang menyebabkan orang tersasul dan begitu. Tetapi saya cakap macam ni mudah. Di samping kita jaga diri kita, keluarga, adik-beradik, tolong tengok apa komentar mereka di media. Kita bagi teguran sebagai ahli keluarga. Jangan tak tegur. Kalau tidak, saya takut sangat perpecahan berlaku. Jagalah agama elok-elok dan cukup-cukuplah ombak yang sedang mempersenda agama ini, kita mesti hentikan menggunakan apa pun penghadang dan Azrin. Betul. Setiap sesuatu ada had dia. Betul. Sama macam berfikir pun ada pelatunya. Ya. Bila mana kita bergurau pun ada hadnya. Pastikan gurauan itu membawa kepada harmoni, kegembiraan, bukannya membawa kepada permusuhan dan juga perbalahan. Itu kata kunci pada hari ini. Baik. Penonton-penonton, siapa yang tak kenal dengan satu nama yang biasa didendangkan pada kita sejak dulu sampai hari ini? Namanya adalah Qarun. Siapa tak kenal dengan Qarun? Kan? Qarun ni ketika mana dia susah, ketika mana dia hidup dalam keadaan biasa-biasa, kata orang, dalam keadaan biasa-biasa, dia minta pada Allah seperti mana disebutkan tadi. Jika nak minta, mintalah pada Allah. Dia pun minta pada Allah supaya ditambahkan nikmatnya, diberikan rezeki, kekayaan melimpah ruah. Lalu dapat. Bila mana dapat, lalu berubah hatinya 360 darjah, pemikirannya juga berubah, lisannya juga berubah. Dia kata, apa yang aku ada pada hari ini adalah hasil daripada aku. Aku yang cari, aku yang penat-penat membanting tulang cari rezeki. Memang nikmat pada Allah, tapi yang cari aku. Jadi kenapa aku nak terima kasih kepada Allah? Kenapa nak ucap syukur? Jadi, apa kaitannya dengan apa kita bincangkan pada hari ini? Semuanya dari Allah. Saya nak minta Ustaz Fuad untuk beri sedikit komen tentang kisah Qarun tadi. Bagaimana untuk kita elakkan saki baki sifat Qarun itu melekat pada diri kita yang ada pada hari ini. Bila minta pada Allah, tetapi bila mana dah dapat, lupa semuanya dari Allah. Silakan Ustaz.
Perkara pertama sekali para penonton, Dain Azri nampak betul-betul ingat dia kisah korun tu. Masya-Allah, tabarakallah. Saya pun hampir-hampir lupa. Hampir lupa. Subhanallah, tabarakallah. Dan biarlah personal benda tu. Dan masya-Allah, tabarakallah, korun ni para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tokoh besar yang hidup pada zaman Musa alaihi salatu wassalam, begitu juga dengan kekandanya iaitu Harun alaihi salatu wassalam. Mereka ni adalah merupakan adik-beradik yang semangat dalam buat dakwah. Dan subhanallah, tabarakallah, kita maklum Qarun dia ni juga digelar sebagai munawir pada sebahagian pandangan kerana suaranya yang sangat sedap. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi dia ni selain daripada suaranya sangat sedap, tetapi dia juga adalah satu orang yang minta kekayaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dalam Al-Qasas juga menceritakan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menghantarkan kekayaan kepadanya, dan pada akhirnya kita dapat melihat subhanallah, tabarakallah, ujian yang pada akhirnya memberikan satu masalah dan minta macam-macam, dia mohon daripada Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Kita kena faham ya, Nabi Musa ni dia punya kehidupan, saya rasa ujian memang banyaklah dekat dia. Bahkan kalau kita buka dalam Al-Qasas kan, maksud dia adalah kisah-kisah. Ada satu surah ni daripada Al-Qasas tau. Kenapa ayat itu turun waktu itu, Da'i Azrin? Antaranya sebab waktu itu umat Islam tengah lemah tau, dibuli oleh orang musyrikin Mekah. Jadi dia tengah lemah, tengah lembek waktu itu. Tiba-tiba Allah turunkan ayat dan Allah minta Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tengok apa yang berlaku kepada Musa, supaya ini pun berlaku kepada umat dahulu, maka kamu jangan lemah. Kamu jangan lemah. Tetapi pada akhirnya masya-Allah, tabarakallah, maklum kita, Nabi Muhammad bangkit dan umat Islam waktu itu bangun walaupun dibuli oleh masyarakat musyrikin Mekah. Dan ayat Al-Qasas juga menceritakan bagaimana Qarun ni tadi, keadaannya yang sangat sombong dan belagak. Tetapi bila kita lihat hari ini, ada kata Da'i Azrin saki-baki lah, bila mana dia kaya dahsyat kan. Dulu dia tak ada apa-apa, pakaiannya lebih labuh. Tetapi apabila dia ada apa-apa, pakaiannya lebih kurang. Kata Allah SWT Muhammad, dia bukan lebih kurang dalam kurungan lah. Jadi sebab itu masya-Allah, tabarakallah, dahulu cakapnya sederhana je kan. Sekarang ni cakap dia seperti lantunan sub-sab atas bawah. Saya nak bagi tahu sebenarnya kekayaan yang kita ada ataupun apa yang Allah Taala kurniakan kepada kita ni memang hanya pinjaman dan permainan sahaja. Dan kita jangan rungsing sangat dengan dunia ni. Tolonglah tuan-tuan, para penonton, janganlah kita rungsing sangat dengan dunia, rungsing sangat cari kemewahan, rungsing sangat cari kekayaan. Kita akan penat. Dan penat untuk kita fikir tentang apa yang harus kita dapatkan ini, akhirnya akan menjadikan kita ni pecah belah rumah tangga kita, kehidupan berkeluarga kita hilang keenakan. Kenapa? Sebab kita tidak menikmati. Antara contohnya kenapa kita ni tak bahagia dalam hidup adalah punya kekayaan, punya kemewahan, punya kesihatan, tapi tidak menikmati. Saya nak tanya pada penonton, bila kali terakhir kalian menikmati satu minuman air putih? Minum pejam mata, ya Allah sedapnya. Kenapa? Sebab kita terlalu tergesa-gesa. Kita kejar lagi kemewahan lain dalam keadaan kita tak sempat menikmati apa yang Allah telah kurniakan kepada kita. Oleh kerana itu, untuk kita menafikan dan menolak keadaan Qarun ni sebab dia tak dapat menikmati betul-betul. Dia kejar. Allahu Akbar. Dan dia rasa tak cukup. Jadi sebab itu, yang dah dapat wa imma sedikit, nikmatilah dan rasalah ia daripada Allah. Ambil masa. Dalam hidup, jangan tergesa-gesa walaupun sekadar minum air kosong. Perumpamaannya walaupun sekadar minum air kosong katanya. Allah. Baik. Macam disebutkan sebentar tadi, bila mana tergesa-gesa dan belum sempat menikmati apa yang ada tetapi mencari pula yang lain, maka itulah di antara sebab kenapa saki-baki sifat Qarun masih lagi melekat pada diri kita, mintanya pada Allah tetapi bila dah dapat lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin ada di antara kita juga yang memerhatikan hadis yang kita bincangkan sebentar tadi, mungkin boleh diuraikan sedikit secara ringkas oleh Al-Fadhil Ustaz berkenaan dengan mereka yang mana bila mana berada dalam keadaan satu situasi merasakan apa yang dia nak tu dia akan dapat, tapi kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalaulah Allah tak izinkan maka tidak akan dapat.
Dan bila mana mudarat juga nak datang pada kamu, jika Allah tidak izinkan, ia juga tidak akan sampai. Jadi mungkin ada di antara kita yang kurang faham berkenaan dengan ini, yang mana dia merasakan apa yang dia nak pasti akan dapat, padahal dia lupa apa yang akan diberikan pada dia bukannya kemahuan tetapi keperluan. Mungkin itu ada yang bakal kita bincangkan sebentar lagi. Tapi bukan di sini, tetapi sambungan kita di TV9. Sedang menonton, teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru untuk perbincangan seterusnya seketika nanti di TV9. Kita berakhir di sini dahulu di TV3, sambungan 30 minit di TV9. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Subhanallah, perbincangan kembali diteruskan untuk kita merungkai lagi apa yang ada terkandung intisari dari hadis yang kita bincangkan sebentar tadi, hadis yang ke-19 di dalam Matan Arba'in, hadis 40 Imam An-Nawawi, hadis yang ke-19. Mungkin penonton-penonton yang berada di hadapan saya pada ketika ini mungkin juga sedang memegang kitab hadis 40 Imam An-Nawawi. Boleh buka, sama-sama kita lihat, sama-sama kita meneliti hadis tersebut dengan terperinci. Baik, okey, macam saya sebutkan sebentar tadi, yang di bawah tersebut, bila mana kita sebutkan berkenaan dengan banyaknya bencana yang berlaku, banyaknya mungkin kerisauan yang terjadi pada hari ini, Nabi sebutkan kepada Ibnu Abbas, bila mana satu nikmat berkumpul manusia nak berikan kepada kamu tetapi Allah tidak izinkan, maka tidak akan sampai. Dan bila mana ada satu mudarat, berkumpul manusia nak memberikan mudarat kepada kamu tetapi Allah tidak izinkan, maka juga tidak akan sampai. Bagaimana kita nak fahami satu konsep, iaitu manusia, makhluk dan semuanya selain dari Allah tidak boleh beri manfaat, tidak boleh berikan mudarat, semuanya adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sedikit komen dari Al-Fadhil Ustaz, silakan. Baik, merujuk kepada perbincangan kita, para penonton yang terus setia bersama dengan kami, terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa untuk tekan button like, button share dan subscribe, kerana subscribe itu gratis. Masya-Allah, tabarakallah. Dah macam ni kan, masya-Allah tabarak, dah macam moderator pula kan. Subhanallah, tabarakallah. Terima kasih sahabat saya Dai Azrin yang selalu senyum je, tenang bersama dengannya pagi ni. Saya ambil aura dari Al-Fadhil Ustaz. Allah. Gelombang itu sampai gelombang itu. Gelombang, subhanallah. Dan perkara pertama Dai Azrin, kita berbalik kepada perbincangan kita. Ada beberapa terms lagi di penghujung ini untuk kita tengok daripada hadis ni, panjang tetapi manfaat dia besar. Disebutkan kepada kita, lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Disebutkan kepada kita kalau nanti ada orang itu dia memang nak berikan manfaat, mereka Allah Ta'ala tak akan izinkan berlaku kalau ianya tidak tercatatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan disebutkan wa inijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruk. Dan mereka himpun juga untuk berikan mudarat kepada engkau, nescayalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu kalau tidak ditulis oleh Allah, nescaya ianya tidak akan sampai kepada engkau. Di sini kita melihat bila disebutkan katabahullahu lak, dia sebenarnya terikat dengan apa? Dia sebenarnya terikat dengan satu, yakni takdir. Takdir ini, subhanallah tabarakallah, maklum kita ada mubram, ada muallaq. Satu takdir yang telah tetap, satu takdir yang bergantung. Bergantung itu bukan bermaksud option untuk seseorang terlepas daripada Allah. Ini dia bermaksud, Allahu Akbar, segalanya tetap tertulis dan Allah Subhanahu Wa Taala akan meletakkan di mana kedudukan mereka dan tidak akan dilepaskan. Namun apa yang kita jelas, masya-Allah tabarakallah, dalam satu hal Allah Taala itu bersifat dengan sifat qudrat, dan kudrat ini bermaksud ada kuasa, dan lawan padanya itu adalah ajzun, iaitu lemah dalam sifat 20. Jadi kita faham bahawa sifat kudrat Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan seseorang itu dapat beri manfaat ataupun dapat beri mudarat. Baik. Seorang makhluk ataupun satu makhluk tidak boleh bagi manfaat ataupun mudarat, semuanya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Tuan, siapa di sana? Saya Haji Tukinon, Haji Muhammad Saleh, Balai Kudah ya. Tuan Haji Tukinon. Silakan soalannya Tuan. Ustaz dan Dai, soalannya dalam rukun iman yang keberapa saya berkata mungkinnya ke-6. Buruk dan baik, baik dan buruk itu semua datang daripada Allah. Tapi saya nak minta penjelasan atau komen daripada Ustaz. Kenapa segelintir ataupun kadang-kadang lah manusia bila dapat nikmat senang, mudah dan apanya, bila nak melepaskan syukur terlalu susah atau terlalu payah. Tapi kalau dapat musibah, kononnya kematian ke atau kesusahan, susah pula nak menyebut innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu semuanya semua daripada Allah. Jadi nak minta pandangan Ustaz, bagaimanakah pendapat orang yang macam ini? Saya nak minta sedikit penjelasan daripada Ustaz pagi ni ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Tuan Haji Tukinon atas soalan yang ditanyakan. Wow. Kalau penonton-penonton amati soalan Tuan Haji Tukinon dan juga Tuan Haji Omar sebentar tadi, dia punya skopnya tu nampak seperti mana sama. Tetapi persoalan yang diajukan itu dua cabang yang berbeza. Kalau Tuan Haji Tukinon ni, dia tanya berkenaan dengan, dia kata memang kita yakin baik dan buruk dari Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dia kata bila dapat nikmat susah nak syukur, bila dapat musibah susah nak kembali. Kenapa dua-dua jadi susah? Silakan Ustaz. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Kita tak dapat nafikan musibah lebih banyak menjadikan seseorang itu lebih mengenal Allah Subhanahu Wa Taala berbanding nikmat. Kenapa? Kerana apabila seseorang itu dia terduduk, dia tahu langit itu tinggi maupun rendah, waktu itu baru dia tahu bahawa tak ada siapa yang dapat mengeluarkan aku kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Dan benda ni dibuat oleh tokoh paling besar, iaitu Firaun. Bila Firaun dah terduduk dengan musibah, nak ditenggelami air, barulah dia nak beriman kepada Allah, barulah dia nak beriman kepada Allahumma salli ala Muhammad, apa yang Nabi Musa, Rabbi Musa wa Harun, barulah mereka nak beriman kepada Tuhan kepada Musa, Tuhan kepada Harun. Ini bermaksud orang yang kita boleh kata antara nama-nama besar, tokoh-tokoh jahat yang besar yang ada kat dunia ni, masya-Allah tabarakallah. Kalau kita kata daripada bangsa Qibti ataupun daripada orang-orang yang asal pada ketika itu yang berada di Mesir adalah disebut sebagai Firaun, dan mereka juga tenggelam ataupun mereka itu jatuh setelah mana Allah Subhanahu Wa Taala berikan ujian kepada mereka. Bahkan disebutkan dalam Quran dalam keadaan yang sangat jelas, wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifalah. Dan disebutkan kepada kita, dan kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala kenakan bahaya kepada engkau, maka tak adalah ada yang dapat melepaskannya melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Ta'ala nak bagi bahaya terhadap engkau, maka nescaya ianya akan tetap jatuh kepada engkau. Jadi dia sebenarnya begini tau, yang menyebabkan kenapa kita ni bila ditimpa masalah, ditimpa berat dalam ujian, ataupun diuji dalam pecahnya rumah tangga, diuji dalam sempitnya rezeki, ataupun diuji dalam keadaan dibuang daripada orang yang kita sayang. Anda kena faham dulu, tenang, setidaknya Allah Subhanahu Wa Taala selalu ada untuk menyayangi anda. Allah tak ingat kesalahan anda. Allah lah sangat pemaaf. Kalau hari ini anda melukakan sesiapa sahaja, besok dia akan ingat kelukaan dan dosa yang anda lakukan. Tetapi kalau anda balik dan pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin anda baru buat maksiat 30 minit sebelum itu, tapi anda menyesal kepada Allah. Allah terima keampunan dan Allah Ta'ala akan ambil muliakan kita. Dan kalaupun kita mati pada saat kita mohon keampunan kepada Allah, kita ini seperti mana satu orang yang bersih, satu orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu pada Allah selalunya ada harapan, pada Allah selalunya ada tujuan, dan pada mereka yang miskin harapan untuk terus hidup, yang miskin harapan kerana penyesalan pada masa silamnya yang panjang, maka pulanglah kepada Allah, kerana pada Allah ada harapan yang dicari oleh anda semua, yang dicari oleh anda yang tertekan dalam hidup, yang dicari oleh anda yang sedang miskin, yang dicari oleh anda yang sedang dibenci oleh manusia. Tak apa, ada harapan. Balik dan cari Allah. Hanya orang yang dah sampai kepada Allah, mereka akan dapat rasa, ya Allah, nikmatnya ya Allah, ya Allah, lazatnya ya Allah. Waktu aku susah kau ada, waktu aku senang kau ada ya Allah. Bahkan Salman Al-Farisi pernah sebut, dia kata,
ketika mana hamba ni dia minta kepada Allah waktu lapang. Salman Al-Farisi kata, tiba-tiba datang kesusahan kepada dia. Dia berdoa, "Ya Allah, ya Tuhanku, lepaskan aku daripada itu." Kata Salman Al-Farisi, para malaikat pun akan mengaminkan dengan para malaikat mengatakan, "Wahai Allah, kau makbulkan doa fulan bin fulan, sebab suaranya ini adalah suara yang selalu aku ambil dan aku sampaikan kepada engkau, wahai Allah." Itu kata Salman Al-Farisi. Sebab itu para penonton yang dimuliakan oleh Allah, waktu lapang ingat Allah, waktu senang kasihkan Allah, waktu sukar juga bersama dengan Allah, niscaya kehidupan anda akan berubah dan ada harapan yang besar. Jom sama-sama balik kepada Allah Ta'ala. Jom sama-sama balik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ingatlah, baik buruk semuanya datang dari Allah dan sentiasa berada dalam keadaan pergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam kehidupan. Baik, sedang penonton, kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kembali duduk di meja perbincangan untuk kita ambil lagi soalan-soalan dari penonton-penonton. Walaupun di hujung-hujung kita punya Tanyalah Ustaz pada hari ini, tapi tetap kita nak ambil persoalan-persoalan untuk kita jawab sehabis baik, beri pencerahan kepada penonton-penonton. Baik, saya nak tanya kepada penonton-penonton yang menyaksikan pada ketika ini. Ya, anda yang sedang menyaksikan, biasa dengar tak perkataan ataupun ayat yang baik datang dari Allah, yang buruk datang dari kelemahan saya sendiri? Hakikatnya kedua-duanya datang dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, memang kita selalu dengar. Kadang-kadang di masjid, surau, para asatizah selepas hujung dia punya ceramahnya, biasa dia akan sebut perkataan ini, yang baik datang dari Allah, yang buruk daripada kelemahan saya sendiri. Hakikatnya kedua-duanya datang dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Al-Fadil Ustaz Fuad, mungkin boleh kongsikan kepada penonton-penonton apa keistimewaan ayat ini, dan juga kenapa biasanya bila mana kita dah buat selesai segala benda, kita akan tutup dengan ayat ini. Adakah ianya tunjukkan pergantungan kita pada Allah, dan juga kita nak buktikan walaupun kita sebut yang buruk datang daripada saya, tetapi semuanya itu hakikatnya adalah dari Allah. Silakan. Subhanallah, tabarakallah. Sebenarnya dia zaman berzaman. Ya. Asalkan jadi penceramah, jadi motivasi Melayu Islam, hujungnya mesti guna perkataan begitu. Itu SOP-nya. Itu SOP dia. Dia mesti takkan habis kat situ kan. Sebenarnya para penonton yang dimuliakan oleh Allah, soalan ni sebenarnya dia seolah-olah audit dah. Audit. Kenapa penceramah selalu cakap macam itu? Sebenarnya para penonton yang dimuliakan oleh Allah, itu bukan ayat penceramah. Sebenarnya itu adalah merupakan ayat Al-Quran. Dan ianya ada ayat yang perintah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita kata kelemahan itu datangnya daripada diri saya, kelebihan itu dinisbahkan kepada Allah. Sebenarnya itu ada dalam surah An-Nisa pada ayat yang ke-79. Para penonton sekalian, disebutkan kepada kita, ma asabaka min hasanatin faminallah. Dan apa yang terletak kepada kamu itu yang baik itu semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa ma asabaka min sayyi'ah. Dan apa pula yang ada pada kamu itu daripada sesuatu perkara yang buruk itu, famin nafsik, dan sesungguhnya ianya datang daripada dirimu sendiri, datang daripada kesilapanmu, datang daripada kekhilafanmu. Dan di sinilah bezanya kita dengan sebahagian daripada aliran-aliran yang lain yang salah, apabila mereka menisbahkan keburukan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah memang boleh berikan mudarat, boleh berikan manfaat kepada kita, betul. Tetapi sama sekali kita tidak menisbahkan Allah itu zalim. Dan kita takkan menisbahkan Allah boleh berbuat zalim. Tak boleh kita nisbahkan macam itu. Allah zalim tak? Tak. Boleh tak kalau Allah buat zalim? Allah tidak akan berbuat zalim. Kerana firman-Nya Allah Ta'ala itu tidak suka akan apa-apa jenis kezaliman. Tetapi apabila di penghujung banyak penceramah sebut, ketahuilah itu bukan datang daripada mulut penceramah itu, tetapi ianya datang daripada An-Nisa yang membawa erti kepada kita Allahu Akbar. Dalam setiap perkara yang manfaat, kalau entum dapat manfaat itu, yang dapatkan itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi ini adalah adab sebagai seorang hamba, dan kalaulah ada kelemahan dan kekurangan, tidak aku menisbahkan kepada Allah, sebab Allah itu zat yang sempurna, zat yang padanya tidak ada kesilapan dan kesalahan. Memungkinkan bagaimana Allah Ta'ala itu bersalah?
tetapi kekurangan itu dinisbahkan kepada hamba yang padanya ada jirim, padanya ada jisim, padanya ada arat. Ini istilah-istilah dalam sifat 20 yang menceritakan kepada kita sudahlah ada pecahan, ada kekurangan, ada bilangan, ada kelemahan daripada sudut pelbagai. Sebab itu tidaklah kita menisbahkan kelemahan kepada Allah. Allah tidak pernah silap mengatur takdir, Allah tidak pernah silap menguruskan hidup kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan yang tidak pernah salah. Subhanallah, itu jawapannya. Ayat yang biasa kita dengar itu huraian pencerahannya. Ia adalah satu ayat yang cukup istimewa. Baik, soalan di Facebook dari sahabat kita Puan Masrifah Nur Jamain. Kita lihat soalannya. Katanya, Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana untuk ibu bapa beri penjelasan dan nasihat pada anak-anak supaya jaga Allah dan pasti Allah akan menjaga mereka? Apakah yang mereka perlu fahami, dan jagalah Allah, dengan jagalah Allah di samping menerima baik dan buruk yang berlaku ke atas mereka adalah ketentuan yang terbaik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Puan atas soalan yang ditanyakan. Ibu ataupun ayah nak fahamkan pada anak-anaknya tentang apa yang kita bincangkan pada hari ini. Silakan. Masya Allah, tabarakallah. Saya yakin dan percaya sebenarnya perbincangan pagi ini kepada orang yang matang, yang dia merasakan setiap bingkisan dan sentuhan daripada awal kita bincangkan tadi tak akan terkesan dengan begitu dalam. Sebab kita jelaslah semuanya yang kita dapat hari ini adalah semua anugerah daripada Allah. Kita tidak bersijil, Allah Ta'ala sijilkan kita. Kita tak ada pengetahuan, Allah Ta'ala beri kita pengetahuan. Kita tak ada nama, Allah Ta'ala bagi kita nama. Kita tak ada kedudukan, Allah kurniakan kita kedudukan. Apa lagi? Kullu ni'matin minallah. Kullu ni'matin minallah. Setiap nikmat yang kita dapat hari ini semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai rasa susah kita nak sebut betapa miskinnya para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita pada hari ini. Kita miskin dan kita dhaif kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita nak kenalkan anak-anak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jalan yang paling tuntas dia, Masya Allah tabarakallah, ada dua. Yang pertama, sebelum nak bagi dia faham semua datang daripada Allah, dia mesti awaludin ma'rifatullah. Dia mesti mengenal Allah Ta'ala dulu. Kalau dia tidak mengenal Allah, dia tidak akan dapat mengenal sifat-sifat Allah Ta'ala. Jadi sebab itu, bila nak menyebabkan anak itu, dia tahu, ya Allah, rupanya ada pengatur dalam kehidupanku, kenalkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita sebut Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah Ta'ala itu yang maha hidup. Hidupnya Allah hidup yang baqa. Bermaksud hidup yang kekal. Hidup yang abadi selama-lamanya. Qayyum. Allah Ta'ala pula berdiri dengan sendirinya. Allah tidak memerlukan bantuan. Allah mencipta makhluk, lantas Allah tak berhajat kepada makhluk. Artinya Allah menciptakan begitu banyak bendahara, kemewahan di dunia ini, dan Allah tidak berebut seperti kita berebut pada hari ini, sehingga hutan tergadai, sehingga Allahu Akbar, berlakunya pelbagai bala bencana kerana manusia itu miskin, para penonton sekalian. Dan sebab itu Masya Allah tabarakallah, kenalkan mereka kepada kekayaan Allah, kenalkan anak-anak kepada kekuasaan Allah, kenalkan anak-anak kepada siapa Allah, barulah mereka tahu bahawa hidup mereka diatur oleh zat yang ini. Zat yang ini ta'arufkan mereka kepada Allah. Rupa-rupanya zat yang itulah yang mengatur kehidupan aku, bahawa aku mesti merasakan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tak boleh tidak aku mesti beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan azab. Betul. Tak boleh tidak kena yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi itu yang menjadi persoalannya, Ustaz. Mungkin kita biasa dengar yang mana bila mana kita berdoa minta sesuatu pada Allah, yakin itu adalah kuncinya. Tapi berapa ramai orang pada hari ini, umat Islam khususnya, dia bila mana meminta tapi dalam hati itu tidak ada yakin. Walaupun di mulutnya sebut aku yakin pada Allah, tapi di dalam hatinya tidak bulat timbul keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
ataupun dia tidak ada rasa bila mana dia berada dalam kesusahan, Allah lah yang akan menolongnya. Dia berada dalam kesempitan, Allah lah yang akan meluaskan. Dalam keadaan memerlukan sesuatu, Allah lah yang akan memberikan. Dia tidak ada rasa benda tersebut. Jadi mungkin boleh Ustaz kongsikan sedikit kepada penonton-penonton bagaimana nak timbulkan rasa dan nak bulatkan hati, timbulkan perasaan yakin bila mana ada apa-apa yang berlaku, kita yakin Allah akan keluarkan kita daripada masalah. Silakan sedikit. Yakin ni dia tak datang sebab kita melihat masalah yang datang itu adalah satu benda yang kita benci. Jadi kita dapat rasakan bahawa benda ni, perkara ini aku tak suka, aku benci, dan aku yakin ini bukan perkara yang aku nak dan bukan sesuai yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Saya nak beritahu kepada anda semua, masya-Allah tabarakallah. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kepada kita dengan jelas, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Disebutkan kepada kita, kalau boleh jadi kamu itu benci sesuatu perkara tersebut, boleh jadi dia baik untuk kamu. Dan kalau kamu suka sesuatu perkara tersebut, boleh jadi ianya tak baik untuk kamu. Wallahu ya'lamu. Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih mengetahui. Wa antum la ta'lamun. Dan kamu pun tak tahu apa benda dan perkara tersebut itu lebih baik untuk kamu ataupun tidak. Sebab itu para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, satu perkara yang kita kena faham betul-betul dalam, yang kita kena tahu lebih terperinci, iaitu subhanallah, perkara yang kita tak boleh terima tidak bermaksud ianya sukar untuk kita. Terimalah. Orang tanya saya, Ustaz, ada tak ujian yang susah untuk Ustaz terima? Ada. Tapi macam mana Ustaz cuba terima? Saya macam inilah. Saya selalu anggap bahawa kalaulah setiap sesuatu perkara tu yang tak enak kita terima, tak enak kita dengar, sukar untuk kita ambil, saya anggap tu sebagai satu pendidikan cukup untuk saya jadi orang yang lebih baik kepada Allah Ta'ala, jadi lebih baik untuk keluarga, jadi lebih baik untuk kawan-kawan dan kenalan. Itu cukup memadai. Percayalah bahawa setiap perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi, tujuannya besar. Jadi sangkaan kita yang paling mahal adalah, Allah, ini cara engkau mendidik aku ya Allah. Saya percaya subhanallah tabarakallah, kita keluar dengan banyak pendidikan dan teguran insan. Saya pun keluar daripada da'i, dan Azril pun confirm dah keluar daripada da'i, besar logo tu belah tu warna kuning. Allahu Akbar. Kan? Kita pun dibangkitkan dengan teguran, dibangkitkan dengan masya tabarakallah nasihat yang baik-baik dan membina, dan subhanallah tabarakallah, ianya pasti akan membina kekuatan tersebut. Oleh kerana itu masya Allah tabarakallah, ianya tidak boleh kita lihat takdir Allah dengan satu sangkaan buruk, tetapi kita perlu lihatlah takdir Allah Subhanahu Wa Taala dengan hikmah yang besar, dan bawalah hati kita sebagai seorang hamba yang kekal tawaduk dan sederhana dalam menerima apa sahaja ketentuan daripada Allah Ta'ala. Subhanallah, apa sahaja yang berlaku, maka semuanya itu Allah dah takdirkan yang terbaik kepada kita, tetapi kita sahaja yang menganggap buruk di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tertarik dengan beberapa ayat yang disebutkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Dia menyebutkan apa? Dia kata mungkin ia agak sedikit dan juga menjawab kepada persoalan kita pada hari ini yang kurang yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Katanya, saya meminta kekuatan dan Allah berikan saya kesulitan untuk membuatkan saya kuat. Yang kedua, saya bertanya tentang kebijaksanaan, maka Allah berikan pada saya masalah untuk diselesaikan. Dan yang ketiga saya boleh kongsikan, saya minta kemakmuran dan Allah beri pada saya fakulti yang terjaga dan juga untuk saya bekerja. Ini di antara kata-kata Salahuddin Al-Ayyubi yang mana kita nak mematahkan. Mungkin kita rasa macam, aku minta tetapi kenapa Allah tak bagi? Aku minta dikeluarkan daripada masalah, tetapi kenapa masalah lain yang sampai? Kerana Allah nak menjadikan kita kuat, belajar keluar dari masalah. Itu jawapannya. Jadi Al-Fadhil Ustaz, mungkin ada kata-kata akhir kepada penonton dan sebagai pelan tindakan yang terbaik untuk penonton-penonton faham semua yang ada dari Allah. Silakan. Bila kita sebut kullu ni'matin minallah, setiap nikmat yang ada dalam ni semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kena berebut untuk dapat, seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan dalam Al-Quran, dalam surah At-Talaq. Allah Ta'ala sebut, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja.
barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, nescaya Allah akan bukakan kepadanya jalan keluar yang besar, jalan keluar yang lapang dan jalan keluar yang cukup bahagia sekali yang dicari oleh kita semua. Dan saya kena percaya Allah telah pun menunjukkan banyak jalan kita selaras dengan usia kita. Ujian waktu umur 21, Allah dah bagi jalan keluar. Kita pindah 22. Sampai umur 40 tahun, Allah Ta'ala dah bagi jalan keluar. Masuk umur 43, masuk umur 45, Allah bagi jalan keluar. Sampai kita masuk umur 60 tahun. Ada orang sukar mendidik anak, anaknya sudah berjaya pada hari ini. Ada orang sukarnya untuk melepasi kesakitan, nak rawat cari 100-300 perawat tak dapat sembuh. Allah Ta'ala dah keluarkan dia dah. Ketahuilah para penonton yang dimudahkan oleh Allah, apa kejayaan kita pada sejarah-sejarah pengalaman hidup kita yang sebelum ini adalah kerana kita telah mula bertawakal kepada Allah. Lebih cepat kita bertawakal, lebih cepat kita jumpa jalan keluar. Itu hipotesis mudah pada hari ini. Iaitu lebih cepat kita jumpa jalan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lebih cepat insya-Allah jalan keluar terhidang untuk kita semua. Mudah-mudahan kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita jaga agama elok-elok, kita jaga ahli keluarga kita betul-betul, kita tingkatkan prestasi kita dan kita muliakan agama. Mudah-mudahan Allah Taala pelihara kita. Subhanallah. Dan Ustaz, sedikit doa ringkas untuk penutup kita, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamin bil khair. Allahumma ja'alna minan najihin wal faizin wal mumtazin fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma sabbit aqidatana bil aqida ahli sunnah wal jamaah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Fuad dan terima kasih diucapkan kepada semua keluarga besar Tanyalah Ustaz yang setia bersama dengan kita. Jangan lupa esok bersama dengan moderator Da'i Anas bersama dengan bintang ilmuwan Ustaz Dr. Zaharuddin Abdul Rahman dengan topik perbincangan fiqh syarikat dalam Islam. Itu yang bakal dibincangkan. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sekian, berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.